Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cikgu Nureza. Hari ini kita pergi kepada kita karbon dan kita oksigen, sambungan daripada topik 7.1. Ini masih dalam 7.1. Sambungan yang kelas sebelum ni. Kita karbon dulu, baru kita baca kita oksigen. Alright, so kita pergi pada kita karbon tu apa? Kita karbon ialah kita yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikan semula ke udara. Jadi, pendek cerita, kita karbon ni ialah kita ambil karbon dioksida daripada yang udara yang ada, kita guna, lepas tu kita kena bagi balik karbon dioksida tersebut untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida yang stabil, yang kekal, yang sama di udara. Kita nak mencapai nilai 0.03. Kita tak nak kurang, kita tak nak lebih. Jadi nak mengekalkan nilai itu, bila kita guna, kita kena pulang balik. Macam tu. Okay, kita go through satu-satu. Okay, kita karbon ni bermula apabila pokok dia menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Seperti yang pernah awak belajar, fotosintesis ini dijalankan oleh tumbuhan hijau. Untuk menjalankan fotosintesis ada 4 perkara yang diperlukan, iaitu karbon dioksida, air, klorofil dan cahaya matahari. 4 perkara itu diperlukan. Bila awak perasan, salah satunya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan diserap oleh pokok, akan digunakan oleh pokok. Lepas tu dia akan menghasilkan oksigen. Okey, dah satu dah. Karbon maksudnya karbon itu dah digunakan oleh tumbuhan. Haiwan pula akan memperoleh karbon tu yang daripada makanan. Maksudnya karbon tu tumbuhan tu dah dapat daripada udara, lepas tu ditukar jadi bentuk makanan. Makanan itu akan dimakan oleh tumbuhan. Makanan itu, tumbuhan tersebut akan dimakan oleh haiwan. Okey. Jadi bila haiwan pertama makan tumbuhan, karbon tu ada dalam badan haiwan tersebut. Jadi bila haiwan kedua makan haiwan pertama tadi, karbon itu berpindah kepada haiwan kedua. Macam tu. Jadi dia akhirnya dia berpindah-pindah sampailah kepada haiwan yang mati. Ada haiwan yang akan reput. Jadi bila dia reput, kandungan karbon yang ada dalam badan dia tadi itu akan tukar, akan teroksida dan akan menjadi karbon dioksida kembali. Okey. Jadi saya ulang balik daripada udara, karbon dioksida daripada udara, tumbuhan ambil, dijadikan makanan, maksudnya makanan dalam tumbuhan tu. Jadi haiwan makan tumbuhan, dan haiwan tu mati. Dalam haiwan tu ada karbon tu. Jadi bila dia reput, karbon tu akan terbebas menjadi karbon dioksida balik. Macam tu. Pembakaran bahan api fosil yang mengandungi karbon macam arang batu dan petroleum juga akan membebaskan karbon dioksida. Okey, semasa respirasi, haiwan dengan tumbuhan akan membebaskan karbon dioksida. Dan proses perebutan, pembakaran dan respirasi akan diseimbangkan oleh fotosintesis. Alright, so dia macam ni. Contoh cuba lihat. Tengok ni, ayat tadi dia terangkan gambar ini. Contohnya yang pertama dia kata kita karbon bermula dengan fotosintesis. Ni karbon dioksida dalam atmosfera akan digunakan. Biru ni menggunakan karbon dioksida akan digunakan. So dia akan gunakan karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Okey, tumbuhan hijau ni dia akan menjalankan respirasi. Respirasi ni tindakan metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida. So yang ni akan menghasilkan karbon dioksida. Yang ni menggunakan karbon dioksida. Yang merah ni akan menghasilkan atau membebaskan karbon dioksida. Macam tu. Kemudian
tindakan pembakaran. Ini pembakaran. Gambar ini merujuk kepada pembakaran bahan api fosil, pembakaran petroleum, pembakaran gas asli, pembakaran arang batu ni akan membebaskan karbon dioksida. Macam tu. Okey, ni dah membebaskan. Ni pula organisma yang mati. Organisma yang mati dia akan membebaskan juga karbon dioksida melalui proses perebutan. Okey, haiwan pula, haiwan yang hidup. Haiwan hidup akan membebaskan karbon dioksida melalui proses respirasi. Jadi proses yang menghasilkan karbon dioksida satu, proses yang membebaskan karbon dioksida satu, pembakaran, kedua respirasi, ketiga perebutan. Proses yang menggunakan karbon dioksida satu, iaitu fotosintesis. Okey, tapi dia kata ayat dia yang terakhir dia kata proses-proses perebutan, respirasi dengan pembakaran ni akan dapat diseimbangkan oleh proses fotosintesis. Maknanya walaupun karbon dioksida banyak di udara disebabkan oleh ada pembakaran, ada respirasi, ada perebutan, tetapi kandungan itu akan diseimbangkan balik apabila tumbuhan hijau mengambil karbon dioksida itu untuk menjalankan fotosintesis. Itu maksud dia. Okey, dah karbon dioksida. Pergi pula kita oksigen. Kita oksigen ini boleh tengok muka surat 201. Kita oksigen ialah kita melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan kembalikan semula oksigen tersebut ke udara. Oksigen diperlukan untuk proses ni respirasi. Satu respirasi. Dua, pengaratan. Tiga, pembakaran. Empat, perebutan. Okay. Gas oksigen dalam atmosfera. Gas oksigen dalam atmosfera penting digunakan dalam proses satu, respirasi. Digunakan dalam proses yang kedua, pembakaran. Digunakan dalam proses ketiga, pengaratan. Digunakan dalam proses keempat, perebutan. Okey. Kalau dah semua ni menggunakan oksigen, macam mana kandungan oksigen nak stabil? Ya, jangan risau. Kandungan oksigen akan stabil apabila tumbuhan hijau akan menghasilkan karbon dioksida melalui proses fotosintesis. Okey, macam tu. Kita pergi kepada confused ke? Kalau confused, kita pergi kepada saya buat satu lagi slide yang memang lebih mudah untuk diterangkan. Senang saja, gunakan keyword yang ada dan anda boleh jawab. Kalau ada soalan macam ni, soalan tanya, terangkan kita karbon, terangkan kita oksigen. Senang saja, gunakan keyword yang ada, sambung-sambung keyword dia saja, boleh jawab soalan tersebut. Contohnya gini, kalau dia suruh terangkan kita karbon, awak akan ambil yang bahagian bawah ni. Ini dia punya proses dan ni karbon dioksida yang bawah ni. Okey. Macam mana kita karbon kita karbon kalau kita cerita tentang dia, terangkan kita karbon. Karbon dioksida digunakan biru ni digunakan karbon dioksida digunakan oleh proses fotosintesis. Lepas tu yang merah ni pula apa? Membebaskan. Respirasi membebaskan karbon dioksida. Pembakaran membebaskan karbon dioksida. Perebutan membebaskan karbon dioksida. Pengaratan tak ada kaitan dalam hal ni. Okey. So itu kita karbon. Kalau kita oksigen ambil atas ni je. Yang oksigen dengan dia punya proses ni. Proses fotosintesis akan membebaskan oksigen. Respirasi akan menggunakan oksigen. Pembakaran akan menggunakan oksigen. Perebutan akan menggunakan oksigen. Pengaratan akan menggunakan oksigen. Itu cara dia. Dengan bagi saya kali ini lagi mudah nak faham. Okay, langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kita karbon dan kita oksigen. Apa langkah-langkah kita nak mengelakkan daripada kita karbon yang terganggu, kita oksigen yang terganggu? Dia kata
Jangan tebang pokok. Okay. Jangan guna racun serangga dalam pertanian secara tidak terkawal. Kita kena kurangkan aktiviti yang meningkatkan karbon dioksida, contohnya pembakaran. Okay, kalau karbon dioksida tinggi akan menyebabkan pemanasan global dan kesan rumah hijau. Okay, kita kena cegah pembalakan haram. Kita kena elak guna racun serangga yang berluasa, jangan lakukan pembakaran hutan, elakkan membebaskan asap kenderaan yang berlebihan. Okay, terima kasih.